A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat bertemu lagi dalam sesi lecture kelima malam ini. Dan malam ini kita tak akan sentuh falsafah politik secara khusus, tetapi kita akan bedah buku. Tujuan utama kita ialah untuk bedah buku Development as Freedom, buku ini yang ditulis oleh Amartya Sen. Kemudian kita akan teruskan dengan, insyaAllah ada 3 perkara bisa dilakukan malam ini. Yang pertama, bedah buku. Yang kedua, saya akan bentangkan bidasan-bidasan saya terhadap artikel Canggih Manggih Isma yang bertajuk Liberalisme Jelmaan Sekular. Oh, sedap nama. Kemudian yang terakhir, insya-Allah, sebelum itu saya akan bentangkan hasil pertemuan saya dengan Prof. Tariq Ramadan. Selepas itu baru saya akan bentangkan bidasan terhadap artikel di laman Sesawang Isma itu. Jadi sahabat sekalian, sebelum kita bermula, insya-Allah kita akan tengok satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, surah ke-41 ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita sesuatu yang sangat penting, yang bermaksud, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengejarkan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim, yakni orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu di sini bahawa pekerjaan yang paling baik atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan ialah orang yang menyeru kepada Allah. Itu yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut, man da'a ila Allah, kemudian wa amila salihan, mengerjakan kebaikan, dan kemudian mengaku dan mengatakan dengan penuh yakin bahawa sesungguhnya aku orang-orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Aku tidak lemah, aku tidak takut kepada apa-apa ancaman selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak lemah dengan apa-apa sogokan, duit lembu dan sebagainya, kerana aku hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, kita kena ingat cerita seperti Ashabul Kahfi yang sangat kuat iman dan tekad mereka sebagai anak-anak muda. Sahabat-sahabat di luar sana ramai yang mendengar ini, semuanya anak muda, saya pun sekali. Jadi apabila kita ingat balik cerita-cerita sebegini, ambillah apa pengajaran yang ada, bahawa mereka ini anak muda, bahawa mereka ini punya kuasa, punya kekuatan yang tidak ada pada golongan-golongan yang lain seperti kanak-kanak, orang tua dan sebagainya. Kerana anak muda ini tekadnya kuat. Apabila keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan takut terhadap apa-apa ancaman pun, melainkan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa yang nak disampaikan di sini ialah apabila Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa inilah benda yang paling baik kamu boleh buat, maka buatlah, usahalah supaya kita mencapai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu. Dan apa yang saya nak sebutkan juga di sini, bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa kamu ini yang terbaik, selain daripada menyeru kepada Allah, buat amal yang baik, kamu dengan tekad, dengan penuh yakin, kamu mengaku bahawa hanya Allah sebagai orang yang sebagai yang berkuasa memberikan rezeki kepada kamu, sebagai yang berkuasa untuk buat apa saja kepada kamu, maka kamu tidak akan takut terhadap apa-apa ancaman yang lain yang datang daripada manusia dan makhluk-makhluk yang lain, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, baik, menuju kepada tujuan pertama kuliah kita pada malam ini, iaitu bedah buku Amartya Sen, Development as Freedom. Jadi sebelum kita masuk kepada apa yang disebut oleh Sen secara terperinci dalam buku ini, maka terlebih dahulu saya nak perkenalkan siapakah dia Amartya Sen ini. Amartya Sen ini sekarang seorang profesor dalam bidang ekonomi di Universiti Cambridge, dan
merupakan profesor yang kadang-kadang datang melawat universiti saya, sebab dia pun ada projek yang kajian yang dia lakukan di University of Manchester. Jadi bila Amartya Sen menulis buku Development as Freedom ini, buku ini telah memenangkan Amartya Sen hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1998. Jadi sahabat sekalian, sekarang kita nak tengok apa yang hebat sangat dengan buku ini sampai boleh dapat hadiah Nobel Ekonomi. Apa yang dia sebut, apa yang dia kritik, apa yang dia cadangkan, apa idea-idea dia yang hebat sehingga boleh menang hadiah Nobel Ekonomi. Jadi sahabat sekalian, mula-mula kita nak melihat kepada kenapa Sen menulis buku sebegini. Jadi saya nak bawa terus kepada apa tesis utama yang saya dapat selepas baca buku Sen ini. Selepas baca buku Amartya Sen ini, apa tesis utama yang saya dapat keluarkan? Iaitu ada dua perkara. Yang pertama, Sen sebut bahawa satu jenis kebebasan akan membawa ataupun membantu kepada kebebasan-kebebasan yang lain. Sebagai contoh, kalau kebebasan dalam bidang ekonomi dibantu oleh kalau kebebasan dalam bidang ekonomi dijamin kepada rakyat, maka perjalanan untuk rakyat menuju kebebasan-kebebasan yang lain seperti kebebasan politik, kebebasan sosial, kebebasan dalam sistem pendidikan dan sebagainya akan lebih mudah untuk dicapai. Jadi sahabat sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembangunan. Sen menyebut bahawa tujuan pembangunan pada akhirnya adalah untuk memantapkan pembangunan manusiawi. Sen banyak menyebut tentang pembangunan manusiawi seperti education, pendidikan dan juga healthcare, kesihatan. Dan apa tujuan pembangunan pada akhirnya yang disebut oleh Sen? Perkara-perkara seperti pendidikan, kesihatan, polisi-polisi sosial yang baik ini akan pada akhirnya tujuannya adalah untuk spread freedom, untuk menyebarkan kebebasan dalam kalangan rakyat dalam sesebuah negara. Jadi inilah pembangunan sebenar yang dimaksudkan oleh Amartya Sen dalam buku Development as Freedom yang dapat saya keluarkan tesis utama Sen dalam buku ini. Jadi sahabat sekalian, sebelum tu saya lupa. Dalam kuliah-kuliah yang lepas ada beberapa kesilapan maklumat yang saya rasa saya perlu perbetulkan dalam kuliah kali ini. Sekejap saja. Ada dua perkara. Yang pertama, dalam kuliah siri 1 saya sebut tentang kritikan Sen, Amartya Sen ke atas utilitarianism yang Sen sebut sebagai informational base. Informational base yang dimaksudkan ini bukan ya seperti yang saya terangkan dalam kuliah siri 1. Iaitu kuliah siri 1 saya sebut bahawa informational base ialah bagaimana manusia-manusia yang berbeza itu keperluannya berbeza. Tetapi bukan itu. Informational base ini maksudnya dalam pemikiran-pemikiran yang bersangkutan dengan etik yang berbeza. Contohnya utilitarianism, deontologi dan sebagainya. Informational base ni ialah apa yang difokuskan, apa perkara yang difokuskan untuk menilai dalam penilaian etika tersebut. Sama ada satu benda itu baik ataupun buruk, apakah perkara yang difokuskan. Jadi kalau dalam utilitarianism ethics, informational base dia ialah pleasure, ialah utility generated by an action. Jadi itu yang pertama yang saya nak perbetulkan. Yang kedua, dalam kuliah siri 3 kalau tak silap, saya ada terangkan tentang surah Al-Hujurat ayat 13 tentang perkataan ta'arafu. Ada kesilapan sikit dekat terjemahan tersebut. Ada sahabat saya dari Mesir perbetulkan, iaitu bila kita sebut tentang ta'arafu, dia berasal daripada perkataan ta'arafa atas wazan tafa'ala. Tafa'ala ini sama maksudnya seperti daripada perkataan fa'ala. Fa'ala ini pula bermaksud satu perkara yang dilakukan two-way communication. Bermaksud saling mengenali. Kalau dalam perkataan ta'arafa, bermaksud sama-sama saling mengenali. Adanya two-way communication di situ. Jadi itu yang saya nak perbetulkan. Sebab saya tak sebut two-way communication dalam penjelasan saya waktu kuliah siri 3 dulu. Jadi sahabat sekalian, jadi alhamdulillah kita dah telusuri apa dia tesis utama Sen dalam Development as Freedom ini.
Sekarang mari pula kita tengok apa sebenarnya tujuan Sen yang kita dapat tengok waktu dia tulis buku ini dan apa sebenarnya mesej yang dia nak sampaikan dalam buku ini. Yang saya dapat faham daripada buku ini ialah, pertama, Sen nak menunjukkan bahawa underdevelopment and poverty dapat diberikan nafas baru dalam pemahaman. Yang pertama dalam pemahaman. Yang kedua dalam memikirkan bagaimana polisi dapat diformulasikan untuk membantu rakyat yang terpinggir disebabkan underdevelopment and poverty ini. Dan yang seterusnya, bagaimana polisi-polisi ini dapat diaplikasikan di negara-negara yang secara jelas banyak negara-negara miskin yang masyarakatnya berbeza-beza. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Dan dalam negara-negara miskin ini pun ada banyak lagi masalah selain daripada rakyat tak cukup makan, rakyat tak cukup kesihatan yang baik, rakyat tak cukup pendidikan. Banyak lagi masalah yang lain seperti pemerintahan yang bersifat authoritarian. Pemerintahan bukan bersifat demokrasi yang memberi hak dan kebebasan kepada rakyat. Jadi bagaimana perkara ini kita boleh lihat satu persatu supaya masalah-masalah ini dapat dilihat secara bersepadu. Itu yang saya nampak harapan daripada tulisan Sen ini. Jadi Sen, Amartya Sen banyak menyentuh berkenaan dengan kemiskinan, poverty. Sebab memang dalam buku Development as Freedom ini, fokus Amartya Sen ialah negara-negara miskin. Negara-negara yang tidak membangun. Seperti, dia banyak sentuh India, dia banyak sentuh Bangladesh dan negara-negara Sub-Saharan Afrika. Jadi, dan juga beberapa negara Asia. Jadi, bila Sen sebut tentang ini, tentang poverty, saya nak beritahu bahawa dalam buku ini, dalam bab 5, dalam bab dalam bab 4, Amartya Sen mendedikasikan satu tajuk yang khas untuk kemiskinan, iaitu poverty as capability deprivation. Bermaksud Amartya Sen mengusahakan supaya perkataan kemiskinan dan konsep kemiskinan itu didefinisikan secara berbeza dengan cara yang didefinisikan sebelumnya. Kerana kemiskinan itu kalau kita nak definisikan sebagai tidak cukup dari sudut wang, dari sudut income, dari sudut gaji rakyat, itu tidak cukup, tidak mencukupi. Jadi Amartya Sen luaskan skop perbincangan tentang kemiskinan kepada bagaimana kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai capability deprivation, sebagai kurangnya seorang itu dari sudut keupayaan. Keupayaan ni dari sudut upayanya dia untuk ada material, ada duit, dan dalam masa yang sama upayanya dia untuk mencapai ke pembangunan manusiawi yang lain seperti pendidikan dan kesihatan. Jadi ini yang Amartya Sen cuba definisikan semula apa itu kemiskinan dalam buku ini. Jadi seterusnya, yang kedua, Amartya Sen nak bawa semula apa tujuan Sen menulis buku ini. Yang kedua, dia nak bawa semula apa itu ends and means of development. Selalu bila kita menyebut tentang pembangunan, kita gagal untuk memikirkan bagaimana ends, bagaimana pengakhiran matlamat pembangunan itu sendiri, dan bagaimana cara untuk kita mencapai pembangunan itu sendiri. Jadi apa yang Sen sebut throughout buku, seluruh buku ini, dia dalam setiap tajuk itu berbicara tentang kebebasan yang berbeza-beza, jenis kebebasan yang berbeza, dan dalam pengakhiran, dalam kesimpulan disebut bila dapat dikaitkan semula, bagaimana setiap jenis kebebasan yang berbeza ini boleh memberi reinforcement, membantu kepada peningkatan kebebasan-kebebasan yang lain dalam kalangan rakyat. Jadi Amartya Sen buat kesimpulan bahawa freedom is the ends and means of development. Maksudnya untuk kita mencapai pembangunan yang sebenar, kebebasan rakyat itu ialah end, ialah matlamat, dan ialah cara untuk mencapai pembangunan sebenar itu. Kalau bukan kebebasan rakyat yang digunakan sebagai cara untuk mencapai pembangunan sebenar, maka pembangunan itu kita boleh tengok dari sudut contoh-contoh yang akan Sen berikan, yang akan saya terangkan selepas ini. Ada ketempangan yang tertentu dalam
beberapa polisi sosial dalam negara tersebut. Jadi sahabat sekalian, selesai penerangan saya berkenaan dengan tesis utama Sen dan juga tujuan Sen menulis buku ini. Jadi selepas ini kita akan tengok apa hujah-hujah utama Sen untuk menerangkan bagaimana untuk dia mencapai kesimpulan yang telah saya sebutkan dalam tesis utama Sen tadi. Baik. Jadi sahabat sekalian, sebelum itu saya ingin bawa perhatian sahabat sekalian kepada bab 3 buku Development as Freedom ini. Bab 3 buku ini menggariskan, saya baca dulu, tajuk bab 3 ialah Freedom and the Foundations of Justice. Bermaksud apa itu kebebasan dan apa itu asas-asas untuk kita buat timbang tara tentang keadilan. Itu Freedom and Foundation of Justice. Jadi dalam bab 3 ini, saya kira Amartya Sen dah terangkan dengan sangat mendalam apakah metodologi yang akan dia gunakan sebagai perbahasan dalam buku dia ini. Yang pertama dia sebut tentang bagaimana kalau kita gunakan metod-metod yang disebut oleh utilitarianism ethics. Adakah dia mencukupi? Adakah dia cukup untuk kita gariskan sebagai satu metod untuk kita mengkaji tentang kebebasan dan juga pembangunan? Jadi adakah ini cukup? Jadi disebabkan ini Amartya Sen gariskan beberapa merit, beberapa demerit tentang utilitarianism ethics untuk digunakan sebagai kayu ukur kepada freedom dan juga kepada development. Itu yang pertama. Yang kedua, Amartya Sen sebut juga tentang libertarian ethics. Adakah lepas utilitarianism ada kelemahan? Jadi kita tengok pula libertarian. Adakah libertarian punya perspektif berjaya untuk kita buat timbang tara berdasarkan perspektif ini? Setakat mana kebebasan berjaya dicapai, setakat mana pembangunan manusiawi berjaya dicapai. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Amartya Sen juga sebut tentang apa yang disebut oleh Aristotle sebagai functioning. Functioning ini ialah apabila manusia itu ada keupayaan, apa yang dia mampu buat dengan keupayaan itu. Jadi adakah ini pun boleh menjadi timbang tara dalam perbahasan kita. Baik, itu 3 perkara yang utama yang Amartya Sen sebut dalam bab 3 yang bagi saya sangat mendalam dan sangat berat. Bukan sangat berat, dia agak berat perbahasan bab 3 ni sebab dia melibatkan metodologi. Adakah metod ini betul? Kalau betul, setakat mana? Kalau adakah tidak ada cacat langsung dalam logik yang digunakan oleh metod ini? Jadi sangat mendalam perbahasan dalam bab 3 ini. Saya pun rasa macam nak muntah. Jadi sahabat sekalian, bab 3 ni saya akui bab paling lama untuk saya habiskan. Sebab kompleks perbahasan dalam bab 3 ini. Baik, jadi bila kita dah bincangkan tentang metod perbincangan yang akan kita gunakan sepanjang buku ini, jadi insya-Allah kita akan dapat gambaran yang lebih jelas bagaimana kita akan melihat freedom dari sudut mana, development dari sudut mana. Baik, jadi sebab itu dalam bab 4 Amartya Sen tulis tentang poverty as capability deprivation. Kemiskinan sebagai capability deprivation, ketiadaan keupayaan orang, bukan sekadar ketiadaan income ataupun wang. Jadi bila Amartya Sen sebut tentang perkara ini, saya nak bawa hujah-hujah utama Amartya Sen dalam buku ini. Saya ada gariskan 9 hujah utama Amartya Sen sepanjang buku ini yang insya-Allah akan saya terangkan satu persatu, dan insya-Allah saya akan buat seringkas mungkin. Saya akan pergi terus kepada isi utama. Saya akan bagi juga contoh yang Amartya Sen tulis dalam buku ini. Namun bukan semua. Banyak sangat contoh yang Amartya Sen bagi dalam buku ini, tapi saya nak sentuh yang paling penting saja dalam buku ini supaya kita dapat gambaran yang lebih jelas. Kalau nakkan maklumat yang lebih, sahabat sekalian kena baca sendirilah buku ni. Yang ni sekadar saya nak sampaikan secara ringkas sebab lepas ni ada lagi 2 tugas yang akan saya lakukan. Baik. Sahabat sekalian, yang pertama, hujah Amartya Sen ialah kebebasan perlu diangkat. Freedom has to be valued. Bukan sekadar matlamat, namun sebagai cara. Itu yang pertama. Amartya Sen sebut bahawa kebebasan ataupun freedom untuk mencapai development, untuk mencapai pembangunan yang sebenar, dia perlu diangkat bukan sekadar sebagai matlamat.
bukan sekadar sebagai matlamat kita mencapai keadilan, namun sebagai cara untuk mencapai keadilan itu sekalipun perlulah kepada kebebasan hak asasi rakyat itu diangkat. Baik, itu yang pertama. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh dalam polisi Cina dan juga polisi di Kerala, India. Di Cina, sahabat sekalian pun semua tahu bahawa sejak tahun 1979 ada satu polisi yang dinamakan One Child Policy. One Child Policy ini adalah satu polisi yang bawa banyak kesan kepada Cina. Kita tak nafikan bahawa salah satu kesan daripada One Child Policy ini ialah berjaya mengurangkan kadar fertility rate, kadar kesuburan dalam kalangan rakyat di Cina. Namun, adakah keberkesanannya lebih berkesan daripada polisi yang menekankan kebebasan kepada rakyat? Ini kita akan lihat. Baik, Timbang Sara Amartya Sen dalam perkara ini dia bandingkan dua tempat. Yang pertama Cina dengan polisi memaksa rakyat dengan One Child Policy. Yang kedua Kerala dengan polisi mendidik rakyat kenapa perlunya untuk menjaga supaya tidak ada ramai sangat anak, supaya tidak ada kesan buruk kepada kesihatan ibu dan sebagainya. Ini ada dua perkara yang berbeza. Baik, jadi bila kita melihat dua polisi yang berbeza namun tujuannya sama, iaitu untuk mengurangkan kadar pertumbuhan populasi, iaitu di Cina dan juga di Kerala. Kita tengok yang pertama di Cina. Di Cina, sejak tahun 1979 sehingga tahun 1997, apa yang berlaku ialah sejak 1979 Cina merekodkan kadar kesuburan sebanyak 3.0 dan pada tahun 1997 Cina mencatatkan kadar kesuburan sebanyak 1.9. Baik, sekarang kita tengok bagaimana apa yang berlaku di Kerala. Di Kerala, India, pada tahun 1979, Kerala mencatatkan kadar kesuburan dengan sebanyak 3.2, lagi tinggi daripada Cina pada tahun 1979. Namun, pada tahun 1977, di Kerala mencatatkan kadar pertumbuhan sebanyak 1.8, lagi rendah daripada Cina. Bermaksud, polisi yang menekankan kebebasan kepada rakyat lebih berkesan berbanding dengan polisi yang memaksa rakyat untuk melakukan sesuatu. Kalau sebagai contoh, di Kerala saya dah cakap tadi, kerajaan memantapkan institusi pendidikan kepada rakyat, memantapkan memantapkan open public debates and discussion supaya orang-orang perempuan di India, di Kerala ini boleh faham bahawa kesan buruk kepada kesihatan akan berlaku kalaulah anak banyak sangat. Jadi perkara ini telah menyebabkan wanita-wanita India mengurangkan kadar mengandung dan beranak setiap tahun. Jadi kita boleh tengok bahawa antara dua perkara ini, polisi yang bebas yang menekankan kebebasan rakyat itu lebih berkesan berbanding polisi yang memaksa rakyat. Baik, itu selesai hujah pertama Amartya Sen. Baik, hujah kedua yang Amartya Sen gariskan dalam buku ini yang saya dapat fahami ialah kebebasan ekonomi yang berdasarkan kuasa pasaran itu sangat penting. Tapi dalam masa yang sama, ada juga bahagian-bahagian dalam satu-satu pasaran itu yang tidak akan dapat dicapai oleh kuasa pasaran untuk memberi kebaikan kepada bahagian tersebut. Baik, saya kena terangkan perkara ini secara ringkas sebab perkara ini lebih kepada ekonomi yang lebih mendalam. Jadi sebagai contoh, saya bagi contoh. Contohnya perdagangan antara negara-negara, perdagangan antara rakyat, perniagaan semua-semua ini perlu dipastikan supaya kebebasannya terjaga. Namun ada perkara yang tidak dapat diserahkan kepada kuasa pasaran. Kalau tidak, perkara masalah-masalah dalam perkara tersebut gagal diselesaikan oleh kuasa pasaran. Sebagai contoh, masalah dari sudut environment, dari sudut alam sekitar. Kalau kita tengok
kita serahkan kepada kuasa pasaran, masalah alam sekitar gagal untuk diselesaikan dengan berkesan di setiap negara yang membangun ini, sahabat sekalian. Jadi bila kita melihat masalah tentang environment problem ini, kalau kita serahkan kepada kuasa pasaran, apa yang akan jadi yang disebut dalam ekonomi sebagai externality. Bermaksud keluarkan benda dijual kepada orang. Orang yang menjual, orang yang membeli barang tak ada kaitan pun. Namun tak ada kaitan pun dengan pencemaran alam sekitar. Namun kilang itu dalam membuat benda tersebut tiba-tiba telah mencemarkan alam sekitar dengan tidak sengaja. Jadi perkara ini, externality ini memerlukan government ataupun kerajaan itu untuk masuk campur dan untuk membetulkan perkara ini secara polisi. Namun polisi itu juga haruslah berdasarkan market based solution. Jadi seterusnya, yang kedua tentang public goods. Public goods ini, sahabat sekalian, saya ingat saya sudah terangkan konsep public goods ini dalam perbahasan fair play obligation yang lepas. Public goods ini maksudnya barang-barang dalam negara tersebut ataupun perkhidmatan dalam negara tersebut yang berhak dinikmati oleh semua rakyat, tak kira siapa. Dan perkara ini sepatutnya tidak diniagakan. Sebagai contoh, jalan raya, jalan kampung. Sebagai contoh lagi, lampu-lampu di jalan. Lagi contoh-contoh yang lain seperti defense, orang kata apa? Pertahanan negara. Rakyat tidak membayar 1 sen pun untuk pertahanan negara. Namun rakyat dijanjikan pertahanan negara, sebab itu dianggap sebagai public goods, iaitu semua orang berhak untuk dapat perkara ini tanpa ada pengecualian kepada seorang pun. Amartya Sen juga dalam buku ini, dan dia menggemai apa yang disebut oleh Adam Smith sebagai public goods. Salah satu perkara lain sebagai public goods ialah pendidikan peringkat asas. Bermaksud, apabila pendidikan peringkat asas itu public goods dan berhak diberi kepada semua orang, maka polisi pendidikan percuma ia sewajarnya dijalankan kepada rakyat-rakyat di negara membangun. Kerana apa? Kerana perkara ini dapat membangunkan rakyat dari sudut pembangunan manusiawi, dari sudut pendidikan. Selepas ini kita akan tengok satu hujah yang khusus tentang pembangunan dari sudut pendidikan. Kena ingat, Amartya Sen sebut bahawa pendidikan di sini ialah pendidikan peringkat asas, bermaksud sekolah rendah dan juga sekolah menengah, untuk memastikan kadar celik huruf dan celik angka itu dapat kita tingkatkan dan kita maksimumkan. Baik. Sahabat sekalian, seterusnya, hujah yang ketiga yang saya dapat keluarkan daripada buku Amartya Sen ini ialah meningkatkan pembangunan manusiawi. Amartya Sen tekankan bahawa peningkatan pembangunan manusiawi itu sangat penting, supaya selepas peningkatan pembangunan manusiawi ini dapat dijamin, maka peningkatan pembangunan yang lain dengan secara automatik dapat dijamin. Kalau kita tingkatkan pembangunan ekonomi semata-mata tanpa pembangunan ekonomi tanpa pembangunan manusiawi, maka perkara itu tidak sustainable. Apa yang akan berlaku ialah infrastruktur kelas 1, mentaliti kelas 3. Itu masalahnya. Jadi apa yang perlu dibuat sekarang ialah di negara-negara miskin, negara-negara membangun, kita kena fokus kepada pembangunan manusiawi terlebih dahulu, dengan tidak menafikan kepentingan pembangunan-pembangunan yang lain. Dan pembangunan manusiawi ini yang disebut oleh Amartya Sen sebagai education. Yang pertama education, yang kedua healthcare. Kenapa education dan healthcare? Baik, education ini antara hujah Amartya Sen ialah yang pertama, dia dapat mengangkat martabat wanita. Di negara-negara miskin, negara-negara membangun, kita dapat tengok bahawa martabat wanita kebanyakannya didiskriminasikan. Wanita dianggap sebagai citizen, second class citizen, sebagai orang yang kelas lebih rendah daripada lelaki. Jadi pendidikan ini dapat mengangkat martabat wanita. Kenapa? Sebab yang pertama, pendidikan ini memberi asas kepada wanita supaya wanita tersebut boleh ada career yang profesional. Jadi bila ada career yang profesional, wanita seperti ini akan ada gaji sendiri, dan bila ada gaji sendiri dalam keluarga dia akan ada lebih kuasa
untuk buat keputusan. Bukan suami sahaja yang buat keputusan, namun isteri pun ada kuasa untuk buat keputusan. Jadi pendidikan ini secara tak langsung mengangkat martabat wanita. Ini juga yang telah dibuat oleh Confucius, ini juga yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Jadi sahabat sekalian, juga menyebut tentang Adam Smith, Basic Education as Public Goods, bermaksud polisi pendidikan percuma di peringkat basic level of education, peringkat pendidikan rendah dan pendidikan menengah sangat baik untuk negara-negara yang membangun, supaya modal-modal insan dapat dibangunkan dengan lebih bersepadu. Ini yang disebut oleh Adam Smith, yang disebut oleh Amartya Sen. Jadi sahabat sekalian, seterusnya kita melihat bila adanya education dan adanya healthcare yang baik dalam negara-negara membangun ini. Yang keduanya dari sudut fertility rate ataupun kadar pertumbuhan manusia, pertumbuhan populasi ini dapat dikurangkan kerana wanita akan lebih terpelajar, akan lebih tahu bahawa kalau aku beranak banyak sangat, aku akan hadapi masalah dari sudut kesihatan, dari sudut pengurusan dan sebagainya. Jadi selesai saya bentangkan hujah ketiga daripada Amartya Sen. Baik. Baik, sahabat sekalian, seterusnya kita akan melihat kepada hujah Amartya Sen yang seterusnya. Baik. Hujah keempat yang disebut oleh Amartya Sen dalam buku Development as Freedom ini ialah demokrasi mesti bersih. Jadi saya nak terangkan kenapa Amartya Sen sebut tentang demokrasi mesti bersih. Agak menarik kerana dalam bab 6 buku ini, bab 6 tengok sikit. Yes, bab 6, The Importance of Democracy. Dalam bab 6 buku ini, Amartya Sen mulakan dalam tajuk demokrasi ini, Amartya Sen mulakan dengan satu contoh. Satu keluarga yang miskin diberi satu peluang untuk memilih pembangunan ekonomi ataupun demokrasi. Yang mana satu yang kamu nak pilih? Jadi kebanyakan negara-negara yang demokrasinya hancur akan memilih kebanyakan negara demokrasinya hancur dan pemimpin-pemimpinnya bersifat tirani dan authoritarian. Pemimpin-pemimpin ini yang tolong pilihkan untuk rakyat. Pemimpin-pemimpin ini yang sebut bahawa rakyat akan pilih ekonomi banding dengan demokrasi. Kenapa? Sen bagi satu contoh. Di persidangan PBB sebagai contoh, negara yang diketahui demokrasinya hancur seperti China dan Singapura, demokrasinya lebih kurang Malaysia. Hancur, lebok. Jadi, seperti China dan Singapura ini, demokrasinya tak bagus. Jadi bila di PBB mereka dikritik bahawa yang puan ni demokrasi teruk ni, negara hampa. Jadi apa yang disebut oleh Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura dulu, bahawa rakyat akan memilih pembangunan ekonomi berbanding dengan demokrasi. Samalah juga dengan apa yang disebut oleh pemimpin-pemimpin Cina dulu. Jadi adakah ini betul? Ini juga yang Amartya Sen buat timbang tara tentang perkara ini. Baik. Dan seterusnya, Amartya Sen juga membawa kebaikan demokrasi dari sudut intrinsik, instrumental dan juga konstruktif. Yang saya belajar dalam falsafah politik ada dua ya, intrinsik, instrumental. Jadi bila saya baca buku ini, ada satu lagi yang Amartya Sen buat, iaitu konstruktif. The constructive value of democracy. Jadi sebab itu sahabat sekalian, kita perlukan bersih. Sebab kita nak bersihkan demokrasi dan juga najis-najis yang ada di negara kita, termasuklah pencuri-pencuri lembu. Baik, seterusnya sahabat sekalian, intrinsic value ini saya kira saya dah terangkan dalam kuliah falsafah berkenaan demokrasi dulu, iaitu kebaikan dari sudut proses demokrasi itu sendiri. Bahawa proses demokrasi itu disebabkan orang yang terlibat dalam negara itu, rakyat-rakyat negara itu, terdiri daripada diversity yang pelbagai, daripada pelbagai jenis manusia yang kita pun tak tahu dia ni fikir macam mana, dia ni fikir macam mana. Ada 1000 orang, 1000 cara pemikiran. Jadi untuk capai full consensus sangat susah. Maka apa yang kita buat ialah mencapai majority consensus. Dan dalam proses majority consensus itu, setiap rakyat itu diberi ruang dan hak yang sama untuk bersuara dan untuk memilih
apakah polisi ataupun siapakah pemimpin yang dia suka untuk menerajui negara itu. Baik, itu ciri demokrasi yang sebenar, bukan macam di Malaysia. Ciri demokrasi yang sebenar ada 3 yang utama. Yang pertama, pilihan raya. Yang kedua, free debates, open debates and discussion. Dan yang ketiga, free media. Ya, 3 benda ini ada di India. India negara miskin, ada 3 benda ni. Dan kita kena tengok bahawa bagaimana India negara miskin, namun tidak ada langsung, sejak India mengamalkan 3 ciri demokrasi yang utama ini, tidak langsung direkodkan bahawa India mengalami kebuluran. Walaupun rakyat miskin, tapi tak pernah kebuluh sejak demokrasi yang tulen ini diamalkan. Baik, berbeza dengan Malaysia. Sudah semestinya. Baik, seterusnya kita akan melihat kepada bagaimana saya nak fokus kepada constructive role of democracy. Yang pertama, Amartya Sen sebut tentang pembanterasan kebuluran. Seperti yang saya dah sebut tadi, di India sejak demokrasi yang betul-betul diamalkan, tidak ada langsung orang kebuluh walaupun negara miskin. Baik, dan yang kedua, fertility rate. Sekali lagi, fertility rate ini dapat dikurangkan dan dapat diuruskan dengan baik oleh rakyat India ini sendiri. Terutamanya di Kerala. Sebab di Kerala ini, walaupun GDP dia rendah, walaupun pembangunan ekonomi dari sudut wang keluar masuk dia rendah, namun apa yang jadi ialah pembangunan manusiawi dia sangat tinggi. Kadar celek huruf dia sangat tinggi. Kadar buta huruf sangat rendah, lebih rendah daripada China. Baik, jadi sahabat sekalian, apa yang kita akan tengok ialah fertility rate ini berdasarkan analisis Amartya Sen. Kenapa fertility rate berjaya dibendung setelah demokrasi yang sebenar diamalkan ialah apabila berlakunya open debates and discussion, berlakunya perbahasan terbuka berkenaan polisi kerajaan, berkenaan apa yang baik untuk rakyat, berkenaan apa yang rakyat boleh buat, berkenaan kebebasan rakyat dan sebagainya. Jadi perkara ini akan sekaligus membuka mata rakyat untuk lebih berilmu dan mengetahui bahawa sepatutnya perkara ini yang aku buat, sepatutnya benda ini lebih baik untuk negara aku. Jadi wanita-wanita yang ada di India, terutamanya di Kerala, lebih mengetahui tentang apakah kebaikan mengurangkan fertility rate itu daripada open debates and discussion yang terdapat di Kerala, di India ini, sahabat sekalian. Baik, seterusnya saya nak bawa satu benda yang seronok iaitu Amartya Sen menghentam Lee thesis, thesis Lee Kuan Yew, yang menyebut bahawa biarlah Singapura ni tak ada demokrasi yang betul pun, janji pembangunan ekonominya mantap. Jadi Lee Kuan Yew pun kata bahawa Singapura ini dapat dibangunkan dengan bagus sebab demokrasinya bukan demokrasi yang tulen. Jadi dan hujah ini pun yang dibawa oleh Dr. Mahathir. Walaupun Dr. Mahathir ada beza sikit. Saya tak mau kritik Dr. Mahathir, tapi saya nak kritik Lee thesis. Sebab ini bukan ruang untuk kritik Dr. Mahathir. Nak kritik, kita buat satu sesi kuliah khas kritik Dr. Mahathir. Jadi selepas ini hentam Lee thesis. Bagaimana menghentam Lee thesis? Baik, dalam analisis Amartya Sen terhadap pembangunan ekonomi negara Singapura itu sendiri, kita tengok faktor-faktor kepada pembangunan ekonomi Singapura itu ada banyak faktor, terutamanya pasaran yang terbuka, polisi ekonomi yang baik, pelaburan, polisi-polisi yang menarik pelaburan dari luar, polisi gaji yang baik untuk rakyat. Jadi perkara ini yang menyebabkan kemajuan ekonomi di Singapura. Dan yang penting untuk kita ketahui di sini ialah semua polisi ekonomi yang baik ini memang tidak ada kaitan langsung, dengan kebejatan demokrasi yang berlaku di Singapura. Bermaksud bukannya demokrasi yang lemah yang menyebabkan pembangunan ekonomi itu, namun yang menyebabkan pembangunan ekonomi itu ialah polisi-polisi yang baik. Tidak ada kaitan dengan demokrasi pun. Maka bernasib baiklah Singapura ada polisi-polisi yang baik itu walaupun tidak ada demokrasi. Jadi Lee thesis yang mengatakan bahawa demokrasi Singapura yang disekat inilah yang menyebabkan pembangunan ekonomi itu terbatal dengan sendiri. Baik, sahabat sekalian, seterusnya
Amartya Sen juga menghentam persepsi yang saya sebut pada awal tadi, iaitu yang dia tulis pada awal tajuk Importance of Democracy ini, iaitu ada satu persepsi mengatakan bahawa rakyat akan memilih pembangunan ekonomi berbanding dengan demokrasi yang baik. Jadi sahabat sekalian, perkara ini dibuktikan sebagai tidak benar oleh bancian-bancian dan juga statistik yang dibawa oleh Amartya Sen dalam buku ini. Buku ini pun banyak statistik sahabat sekalian. Ada banyak graf yang Amartya Sen letak dalam buku ini untuk sebagai bukti-bukti empirikal terhadap kajian-kajian yang dia lakukan. Baik, jadi sahabat sekalian, selesai penghujahan Amartya Sen berkenaan demokrasi yang bersih. Seterusnya sahabat sekalian, mari kita telusuri hujah seterusnya, iaitu agensi wanita dan hak-hak mereka. Baik, berkenaan wanita dalam negara-negara membangun ini, sahabat sekalian, negara yang tidak mencapai lagi status negara maju ini sangatlah penting. Sampaikan Amartya Sen meletakkan satu tajuk yang khas untuk wanita, iaitu tajuk nombor apa tak tahu? Nombor 8, Women's Agency and Social Change. Maknanya pentingnya agensi wanita ini untuk membawa perubahan dari sudut sosial. Bagaimana? Mari kita lihat. Baik. Pembelaan wanita menurut Amartya Sen berkait rapat dengan kebebasan sosial secara keseluruhan. Bermaksud pembelaan wanita ini penting untuk kita pastikan bahawa masyarakat itu telah mencapai kebebasan dari sudut sosial. Baik, seterusnya, yang pertama Amartya Sen hujahkan dari sudut pendidikan. Pendidikan kepada wanita ini sangat penting dan sangat penting untuk diambil berat oleh negara-negara membangun. Dia bagi contoh pendidikan di Kerala, India. Sebab dia banyak buat kajian tentang negara India itu, maka dia banyak bagi contoh India, Bangladesh dan tempat-tempat yang sewaktu dengannya lah, di negara-negara di Asia Selatan itu. Jadi bila kita katakan tentang pendidikan kepada wanita, dia ada yang seperti yang saya sebutkan tadi, dia akan ada kesan yang mendalam terhadap literacy rate, kadar celik huruf. Dan kadar celik huruf ini memungkinkan wanita untuk membaca dan mengkaji, dan disebabkan ini akan menurunkan perkara-perkara yang tidak baik, menurunkan kadar berlakunya perkara yang tidak baik seperti fertility rate yang tinggi dan sebagainya. Baik, seterusnya apabila wanita diberi pendidikan, seperti yang telah saya katakan tadi, akan dapat memberi karier kepada wanita itu secara profesional, dan wanita itu akan dapat gajinya sendiri. Dan disebabkan itu, wanita yang terlibat itu akan ada kuasa yang lebih untuk buat keputusan dalam keluarganya. Jadi secara tidak langsung, pendidikan wanita ini penting untuk mengangkat martabat wanita. Seterusnya sahabat sekalian, disebut berkenaan dengan demokrasi. Demokrasi yang benar-benar bebas, iaitu adanya free debates and discussion, ini sangat penting untuk kebebasan kaum wanita, sahabat-sahabat sekalian. Seperti yang saya dah terangkan tadi. Baik, seterusnya diterangkan bahawa bagaimana polisi-polisi yang menyekat kebebasan dan juga menekankan paksaan ke atas rakyat, seperti one child policy di China ini, akan menyebabkan masalah-masalah yang lain berlaku. Memang one child policy di China ini, kita tengok statistik tadi, memanglah to a certain extent berjaya untuk mengurangkan kadar fertility rate. Namun ada masalah dan masalah-masalah sampingan pula yang dicetuskan oleh one child policy ini, sahabat sekalian. Ini juga yang telah diterangkan oleh Amartya Sen. Baik, antara masalahnya ialah sex selective abortion. Bermaksud masyarakat Cina secara latar sosial, latar masyarakatnya lebih mahukan anak lelaki berbanding anak perempuan. Jadi bila ada one child policy di China ini, apa yang berlaku ialah apabila diketahui bahawa seorang wanita itu mengandung anak perempuan, dia akan gugurkan anak perempuan itu. Kalau dia mengandung anak lelaki, dia akan biar anak lelaki itu sampailah lahir. Jadi benda ini disebut sebagai sex selective abortion. Bermaksud akhirnya akan membawa penindasan kepada gender itu sendiri, membawa penindasan kepada anak-anak perempuan yang masih berada dalam rahim ibu-ibu itu sendiri. Jadi ini yang disebut sebagai sex selective abortion. Dan perkara ini memang
berbeza dalam kalangan masyarakat-masyarakat yang berbeza. Namun kita nak buat timbang tara, kita kena tengok bagaimana masyarakat yang dah buat perkara ini. Jadi inilah yang berlaku sebagai unintended cost, sebagai unintended consequence terhadap one child policy ini. Baik, sahabat sekalian, dan Amartya Sen juga membawa contoh yang sangat jelas untuk mengatakan bahawa one child policy di China ini sangat menekan dan memaksa rakyat. Kenapa? Kalau ada keluarga yang tidak ikut one child policy ini, one child policy ini, rumahnya akan diletupkan dan keluarga itu tak ada rumah, dia terpaksa merempat. Jadi ini antara polisi-polisi yang menekan rakyat di China yang sepatutnya kita lihat secara lebih mendalam, kerana polisi yang menekankan kebebasan itu secara bukti empirikal lebih berkesan berbanding polisi yang menekankan paksaan ke atas rakyat. Baik. Kemudian seterusnya, Amartya Sen juga menyebut contoh-contoh berkenaan negeri-negeri di utara India seperti Uttar Pradesh dan sebagainya. Ada beberapa negeri lah, dia sebut 4, saya tak ingat. Pernah buat program sterilization, iaitu program pemandulan kepada terutamanya kepada wanita-wanita, untuk memandulkan wanita-wanita miskin ini secara permanent, secara memang akan mandul lah program-program pemandulan terhadap wanita. Tapi perkara ini pun tidak berkesan kerana ini pun berlandaskan paksaan ke atas rakyat, bukan berlandaskan kebebasan rakyat untuk berfikir. Jadi kenapa tidak berkesan? Amartya Sen ada bawa statistik dalam ni. Saya rasa saya tak perlu ceritakan kerana banyak masa yang perlu kita luangkan untuk perkara lain selepas ini. Baik. Seterusnya, yang keenam, kita lihat kes kebuluran dan juga krisis-krisis lain yang melanda. Baik. Kes kebuluran di negara-negara miskin dan juga krisis-krisis lain ini, Amartya Sen tekankan dengan cukup baik, kerana kebuluran ini pun dia buat satu chapter yang khas, iaitu famines and other crisis. Jadi bila kes kebuluran ini berlaku, Amartya Sen, tesis Amartya Sen ialah kebuluran ini sebenarnya bukan disebabkan makanan tidak ada di kawasan itu, bukan disebabkan itu, namun disebabkan oleh seperti yang kita bincangkan dalam tajuk keempat tadi, iaitu poverty as capability deprivation, iaitu tidak ada keupayaan daripada rakyat itu sendiri untuk mendapatkan makanan itu. Amartya Sen sebut bahawa tempat-tempat orang yang kebuluran ini makanan banyak, cuma rakyat tak mampu nak dapatkan makanan tersebut. Dia bagi contoh. Contohnya kebuluran di Ireland pada tahun 1845. Sedangkan di Ireland itu berlungguk makanan, tapi rakyat tak boleh nak makan disebabkan rakyat tak mampu. Jadi disebabkan rakyat tak mampu ini, maka di Ireland itu sendiri berlaku kebuluran pada tahun 1845. Kita boleh tengok. Kemudian Amartya Sen bagi bukti kenapa dia kata di Ireland itu waktu itu banyak makanan. Kerana waktu itu perdagangan England dan juga Ireland, England ada banyak beli makanan daripada Ireland untuk bawa balik ke England. Sebab England waktu itu lebih kaya daripada Ireland, sebab England negara imperialis. Jadi sebabkan England lebih kaya, England beli banyak makanan daripada Ireland. Sedangkan Ireland tak dapat nak makan, rakyat Ireland tak dapat makan sebab tak mampu. Dan seterusnya, dan di Ireland ini sendiri reaksi-reaksi yang menarik, yang pertama daripada Queen daripada England, Queen Victoria waktu itu, reaksinya ialah sebelum itu apa yang berlaku ialah apabila kebuluran di Ireland berlaku, Sultan Abdul Majid, Sultan Osmania berhasrat untuk bagi sejumlah duit yang banyak, saya tak ingat berapa puluh pound, kepada Ireland untuk bantu rakyat Ireland. Tapi Queen Victoria tak benarkan supaya Sultan Abdul Majid bagi duit sebanyak itu. Sebab apa? Sebab dia sendiri bagi duit yang sikit. Dia kata bagi duit sikit sudahlah, saya pun bagi sikit je. Jadi itu yang berlaku
masalah-masalah berkaitan politik juga waktu itu. Baik, yang seterusnya, kebuluran di Bangladesh pada tahun 1945. Baik, kebuluran di Bangladesh ini pun perkara yang sebiji sama. Iaitu di Bangladesh itu sendiri banyak makanan. Tapi rakyat kebuluran sebab rakyat tak mampu nak dapatkan makanan. Rakyat tak mampu nak beli. Sebab apa di Bangladesh itu sendiri kita sebut bahawa banyak makanan. Amartya Sen sebut bukti bahawa di Bangladesh pada waktu itu, negara-negara ataupun negeri-negeri sekitar Bangladesh banyak beli makanan dekat Bangladesh bawa keluar. Menunjukkan bahawa stok makanan di Bangladesh punyalah banyak. Tapi rakyat kebuluran sebab rakyat tak mampu nak dapatkan makanan tersebut. Samalah juga dengan kes kebuluran 1970 di Baling, Kedah. Waktu itu di Baling, petani kebuluran. Kenapa petani kebuluran? Sebab petani miskin, tak dapat nak dapatkan makanan. Walaupun di Kedah tempat-tempat lain tak kebuluran. Kedah itu je lapang padi, banyak makanan. Tapi petani kebuluran. Kenapa? Miskin, tak dapat nak dapatkan makanan. Jadi waktu itu yang menyebabkan kebangkitan mahasiswa Universiti Malaya yang memperjuangkan hak-hak petani kebuluran ini yang diketuai oleh Anwar Ibrahim waktu itu. Jadi sahabat sekalian, ini yang tesis Amartya Sen berkenaan dengan masalah kebuluran. Iaitu bukan disebabkan tak ada makanan, tapi disebabkan rakyat tak mampu nak dapatkan makanan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang disebutkan. Ada banyak lagi bukti-bukti yang disebut oleh Amartya Sen dalam buku ni. Saya sebut dua ya. Yang Baling tu saya saja tambah. Tak ada disebut dalam buku ni. Jadi kita dapat tengok bahawa memang make sense. Orang putih kata make sense. Bahawa kebuluran itu disebabkan oleh rakyat tak mampu. Bukannya disebabkan oleh ketiadaan makanan itu sebagai masalah utama. Walaupun di beberapa tempat memang ada masalah ketiadaan makanan menyebabkan rakyat kebuluran. Namun itu bukan pokok kepada masalah tersebut. Kalau rakyat mampu nak dapatkan makanan, rakyat boleh import daripada negara lain. Jadi tidak ada masalah kalau rakyat itu mampu untuk dapatkan makanan. Baik, seterusnya kita lihat kepada hujah yang ketujuh Amartya Sen yang saya dapat katakan di sini ialah budaya, berkaitan dengan budaya dan hak asasi manusia. Bila kita bercakap tentang kebebasan, bila Amartya Sen bawa wacana kebebasan dalam Development as Freedom ini, maknanya kita tak dapat lari daripada persoalan budaya. Adakah kebebasan ini setanding ataupun selari dengan budaya kita? Kalau kita dari sudut budaya Melayu, budaya Islam dan sebagainya, adakah selari dengan budaya kita atau bercanggah dengan budaya kita? Baik. Apa yang disebut dalam bab ini ialah apabila kita menyebut tentang kebebasan, maksudnya kebebasan hak asasi manusia itu antara kebebasan yang sangat-sangat penting untuk dipertahankan untuk mengangkat martabat rakyat di negara-negara membangun. Kenapa? Mari kita lihat. Baik. Yang pertama, Amartya Sen sebut bahawa semua budaya across the globe mengangkat hak asasi manusia. Tidak ada budaya yang melarang hak asasi manusia. Kalau ada, maka budaya itu bukannya budaya yang sebenar, namun saja-saja seronok disebut bahawa kita tak terima hak asasi manusia. Jadi perkara argument itu tidak valid. Kerana kalau kita melihat pada pangkal semua penghujahan semua budaya dalam jalur kefahaman semua budaya ini, semuanya mengangkat hak asasi manusia. Semuanya bagi hak yang baik kepada manusia. Namun yang berbeza ialah kepada siapa dan kepada berapa banyak hak yang diberikan itu. Kita kena bezakan antara right, the amount of right dan juga equality of right. Persoalan ini juga dibahaskan oleh Amartya Sen dalam hak asasi manusia ini. Namun saya rasa saya tak perlu masuk dalam kepada itu, sekadar nak bawa idea yang besar supaya sahabat semua boleh faham. Kalau nak perbahasan mendalam, belilah buku ini. Jadi seterusnya, baik, yang seterusnya yang saya rasa sangat menarik, iaitu Amartya Sen dia menghentam idea-idea yang menyebut bahawa budaya Asia, budaya Timur menentang hak asasi manusia. Ada orang yang berhujah mengatakan bahawa budaya-budaya Timur ini tak terima hak asasi manusia. Dan Amartya Sen bidas dengan sangat baik dalam buku ini, saya kira bidasan yang sangat baik.
Baik, yang pertama disebut tentang budaya Confucius. Budaya yang diwarisi daripada fahaman Confucius. Baik. Orang terutamanya autoriti di China banyak sebut bahawa kami mengangkat budaya Confucius, kami tak terima hak asasi manusia. Baik, Amartya Sen balas hujah ini dengan mengatakan bahawa orang yang sebut ini tak faham apa sebenarnya yang disebut oleh Confucius. Confucius dalam satu kisah perbualan dia bersama Zelu. Zelu ni ialah anak murid dia. Zelu tanya dia, Fuze, guruku, how to serve a prince? Bagaimana untuk berkhidmat pada seorang raja? Maka Confucius menjawab, saya tak ingat dia jawab apa. Tapi dia punya base argument dia ialah Confucius menjawab kepada anak murid dia ialah taat kamu kepada pemerintah, tapi kalau pemerintah buat perkara yang jahat, jangan kamu taat. Kamu kena bangkit lawan pemerintah. Itu ialah hak rakyat. Hak rakyat yang dibawa oleh faham Confucius 2500 tahun yang lalu. Jadi sangatlah tidak betul untuk mengatakan bahawa budaya Confucius ini membawa kepada rakyat wajib taat kepada pemerintah walaupun pemerintah itu bunuh ahli keluarga dia, walaupun pemerintah itu buat apa saja. Jadi budaya Confucius ini yang dibawa oleh Confucius ini pun menekankan critical loyalty. Nak setia pada pemerintah, kena ada syarat, kena critical. Pemerintah zalim, sebut kamu zalim, dan rakyat perlu bangun untuk lawan. Itu Confucius. Baik, seterusnya idea daripada Asoka. Baik, sebelum Confucius tadi saya kena beritahu bahawa hujah yang menghentam hak asasi manusia ini mengatakan bahawa budaya Asia tidak menerima hak asasi manusia. Baik, Amartya Sen hentam sebegini pada awalnya. Budaya Asia yang hang sebut ni budaya mana satu? Asia tu besar. Budaya Cina, budaya Jepun, budaya Korea, budaya India, Mongolia, Southeast Asia, Melayu, Filipina, Indonesia, banyak sangat budaya yang berbeza. Mana satu? Sebab itu Confucius kata, baik, disebabkan dia tak spesifikkan, kita tengok satu persatu. Tadi dia dah sebut tentang Confucius. Sekarang Amartya Sen sebut tentang Asoka, budaya India. Baik. Asoka ini selepas perang Kalinga, melawan Kalinga, dia berjaya menakluk Kalinga, maka dia tengok kemusnahan yang besar akibat perang tersebut. Ni buku teks tingkatan 4. Jadi disebabkan Asoka melihat kemusnahan yang besar tersebut, apa yang berlaku ialah Asoka muncul kesedaran dalam diri Asoka bahawa aku tak boleh dah lancarkan perang, aku kena jadi pemerintah yang baik. Perang ini hanya akan membunuh rakyat yang tak berdosa. Jadi Asoka ada kesedaran yang seperti ini. Jadi disebabkan itu dia telah menjadi seorang pemerintah yang sangat memikirkan tentang hak-hak rakyat bawahan. Kenapa? Sebab waktu zaman pemerintahan Asoka itu sendiri, ada banyak inskripsi yang ditulis di tepi-tepi jalan, ditulis di batu-batu, kemudian diletakkan di tepi-tepi jalan, menulis secara spesifik bahawa rakyat, kamu ada hak yang sebegini. Siapa buat bersalah kepada kamu, kamu berhak untuk tuntut keadilan. Jadi hak asasi manusia dah ada di budaya India sejak zaman Asoka lagi. Jadi sahabat sekalian, ini hujah Amartya Sen yang Amartya Sen gunakan untuk menghentam persepsi bahawa budaya Asia menolak hak asasi manusia. Baik, yang seterusnya, habis Confucius, habis Asoka, kita tengok pula seorang lagi penulis dan ahli falsafah pada zaman India Purba, iaitu Kautilya, yang menulis pada abad ke-4 sebelum Masihi. Kautilya banyak tulis buku-buku dia, dan dalam buku-buku ini banyak disebut bahawa pemerintah yang baik, kamu kena angkat hak rakyat, kamu kena pastikan rakyat dapat hak. Jangan rasuah, jangan curi duit, jangan curi lembu. Baik, ini yang Kautilya tulis dalam buku-buku dia. Dan perkara ini, kalaulah idea ini sudah muncul sejak abad ke-4 sebelum Masihi di India oleh seorang penulis yang sangat hebat dalam kebudayaan India, masakan budaya India itu sendiri tidak menerima hak asasi manusia. Baik, inilah bidasan Amartya Sen terhadap orang yang mengatakan budaya Asia tidak menerima hak asasi manusia. Seterusnya Amartya Sen bawa budaya
bawa bidasan daripada sudut pandang budaya Buddha dan juga budaya yang dibawa oleh Islam. Baik, budaya Islam ini sahabat sekalian, Ahmad Yassin pun sebut Islam bagi banyak kebebasan dalam hak asasi manusia kepada rakyat-rakyat. Dan perlu diingat bahawa Ahmad Yassin juga bawa contoh kerajaan Moghul di India waktu itu, kerajaan Islam adalah antara kerajaan yang paling banyak memberikan kebebasan kepada rakyat dan yang paling toleran sepanjang sejarah peradaban manusia. Dan Ahmad Yassin memang sebut bahawa kerajaan Islam, khilafah, ialah kerajaan yang paling toleran dalam sejarah peradaban manusia. Maka siapa kata Islam tidak menerima hak-hak asasi manusia, untuk manusia bersuara, untuk manusia bebas mengamalkan ajaran masing-masing dan sebagainya. Jadi ini bidasan-bidasan Ahmad Yassin terhadap suara-suara mengatakan bahawa budaya Asia tidak menerima hak-hak asasi manusia. Baik, yang seterusnya, dah sejam dah. Yang seterusnya, hujah yang ke-8 daripada Ahmad Yassin saya nak bawakan, iaitu nilai-nilai dalam bisnes dan kapitalisme. Baik, salah satu hujah yang Ahmad Yassin bawa ialah dia mengiktiraf kapitalisme dan juga nilai-nilai yang ada di dalam itu sebagai pencetus kepada kemajuan dari sudut material. Ini disebut oleh Adam Smith, ini disebut oleh Karl Marx sendiri. Karl Marx sebagai penentang kapitalisme nombor 1 pun sebut bahawa free market capitalism membawa kemajuan dari sudut material. Baik, kemudian kenapa perlunya pentingnya nilai-nilai dalam bisnes ini adalah untuk memastikan bahawa bisnes itu dapat berjalan dengan baik dan pembangunan material dapat dijalankan dengan baik. Kenapa? Baik, kita tengok apa nilai-nilai utama yang perlu ada dalam bisnes. Bila kita buat bisnes, kita kena ada nilai yang penting, iaitu trust, percaya, iaitu tepati janji, iaitu integrity. Kalaulah kita buat bisnes, kita asyik duk menipu, orang tak yakin dengan kita. Kita tengok dalam sejarah mana-mana orang yang bisnes dengan tipu, yang tipu orang dalam bisnes, orang tak akan yakin dengan dia. Kita tengok Siti Khadijah, isteri pada Nabi SAW, dia bisnes dengan sangat baik, dengan sangat amanah, jujur, dengan tepati janji, tidak pernah tipu. Orang yakin dengan integriti Siti Khadijah dan juga Nabi SAW yang berniaga bersama-sama waktu itu. Jadi disebabkan itu, inilah nilai-nilai bisnes yang sepatutnya ada. Dan inilah juga yang Ahmad Yassin yang saya kira menarik yang dia sebut. Inilah origin ataupun asal-usul kepada munculnya geng-geng mafia di Itali. Kenapa perlunya wujud geng-geng mafia di Itali? Mafia ini dia bekerja dengan syarikat-syarikat. Bila dia bekerja dengan syarikat-syarikat, dia bekerja untuk memastikan orang yang buat bisnes dengan syarikat-syarikat itu tak mungkin janji. Supaya sebab waktu itu pre-kapitalis Itali belum capai masyarakat kapitalis yang established macam hari ini. Jadi disebabkan itu orang yang nak berurusan dengan private, sama-sama private company, ada yang saling tipu menipu. Jadi ada company yang upah mafia supaya pastikan company yang berurusan dengan company yang upah mafia tadi ni tidak menipu dalam perniagaan tersebut, supaya mafia itu boleh buat sesuatu, bunuh orang tu dan sebagainya. Jadi menarik bagaimana pentingnya nilai-nilai bisnes seperti integriti, tepati janji ini dan sebagainya dalam pembangunan material. Dan seterusnya, kita melihat benarkah nilai kapitalisme yang disebut oleh Adam Smith dalam The Wealth of Nations itu sendiri hanya berlandaskan self-love ataupun mementingkan diri sendiri, sayang diri sendiri sahaja. Ahmad Yassin sebut bahawa orang ini dia tidak baca Adam Smith sampai habis. Sebab sebenarnya Adam Smith itu walaupun bapa kapitalisme, namun apa yang dia sebut dalam buku dia sendiri ialah selain daripada perlu setiap manusia perlu ada ketamakan dan juga perlu ada sifat mementingkan diri sendiri supaya secara kolektif masyarakat dapat membangun. Namun
penting untuk diingatkan supaya bahawa Adam Smith pun menulis dalam bukunya, iaitu The Wealth of Nations, sebagai nilai yang baik, yang paling baik untuk manusia yang kaya itu ialah untuk bagi apa-apa keuntungan material yang dia ada kepada masyarakat yang miskin, yang tidak ada keuntungan material. Jadi perkara ini kalau difahami secara betul-betul, apa gagasan yang dibawa oleh Adam Smith, kita dapat melihat bahawa kapitalisme yang dibawa oleh Adam Smith ini ada nilai yang dibawa di situ. Walaupun nilai ini bukan lagi sampai taraf nilai Islam dengan meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai matlamat utama, namun adanya nilai-nilai universal manusia di situ, bahawa kamu kaya, kamu kena tolong orang miskin. Jadi kita kena faham bahawa nilai-nilai yang dibawa oleh Adam Smith dalam The Wealth of Nations itu sendiri bukan semata-mata self-love ataupun pentingkan diri sendiri. Walaupun nilai yang menjadi tunjang dalam kapitalisme itu ialah ketamakan dan juga sifat pentingkan diri sendiri. Baik. Selesai pengujahan yang ke-8 Amartya Sen. Seterusnya saya nak teruskan kepada isu integriti dan juga rasuah yang berlaku dalam negara-negara membangun. Tidak dinafikan bahawa dalam negara-negara membangun, antara masalah yang menjadi penghalang kepada pembangunan material, kepada kebebasan rakyat, kepada kekotoran pilihan raya dan sebagainya, ialah masalah rasuah. Tidak dinafikan. SPR kena rasuah, tak mau guna dakwat kekal. SPR kena rasuah, macam-macam alasan. Jadi perkara ini sangat menjadi masalah yang utama dalam negara-negara membangun untuk capai kebebasan sebenar untuk rakyat. Iaitu masalah apa? Rasuah. Jadi kalau kita tengok indeks persepsi rasuah pun, negara-negara yang duduk rasuah paling tinggi ini negara membangun lah. Jadi ini yang macam saya kata, antara penghalang kepada macam mana nak mencapai kebebasan pada rakyat, dengan kebebasan itu mencapai pembangunan manusiawi, dan pembangunan manusiawi itu secara tidak langsung akan membawa kepada pembangunan material dan pembangunan-pembangunan yang lain. Baik. Jadi bila sebut tentang rasuah, terlalu banyak cadangan yang Amartya Sen bincangkan satu persatu dalam tajuk ini. Jadi bila sebut tentang rasuah ini, saya nak sebut tentang beberapa perkara saja yang saya rasa penting. Baik. Antara undang-undang yang Amartya Sen bahaskan dalam tajuk rasuah integriti ini ialah bagaimana undang-undang kita tengok dari sudut sejarah. Dia sebut bahawa di zaman Cina Purba ada satu undang-undang bahawa menteri-menteri akan diberikan allowance lebih untuk mengelakkan menteri itu daripada makan rasuah. Jadi ini undang-undang yang dibuat oleh saya tak ingat dinasti mana, tapi salah satu dinasti buat undang-undang sebegini, bagi allowance lebih kepada menteri supaya menteri tak makan rasuah. Namun masih berlaku masalah, iaitu walaupun menteri itu dah kaya dengan allowance lebih dan sebagainya, rasuah tetap berlaku. Maknanya menteri itu dah kaya, dah gaji allowance juta-juta semua, masih lagi nak curi duit lembu 250 juta. Jadi ini masalah yang berlaku dalam polisi yang sedemikian. Baik. Apa yang perlu dan polisi ini dalam bahasa Cina nama dia Yang Lian. Polisi bagi allowance lebih kepada menteri supaya menteri tak makan rasuah. Tapi kita tengok polisi ini akhirnya tak berkesan untuk hapuskan rasuah dalam kalangan menteri. Jadi seolah-olah perkara yang berlaku dalam sebuah negara ini, Amartya Sen bagi beberapa contoh dari sudut sejarah. Beberapa contoh dari sudut sejarah, iaitu rasuah ini seolah-olah chain reaction. Orang atas buat, maknanya sampai ke orang bawah mesti akan buat rasuah. Kalaulah SPRM hanya tangkap ikan bilis di bawah dan tak buat tindakan terhadap orang di atas, percayalah sampai bila-bila rasuah tak akan settle di Malaysia. SPRM buat kerja baik-baik. Jadi sahabat sekalian, apa yang kita dapat tengok di sini ialah berdasarkan contoh-contoh sejarah yang diberikan oleh Amartya Sen ini, rasuah ini sendiri kalau tidak dibanteras secara menyeluruh, orang atas kamu rasuah kamu kena, orang bawah kamu rasuah kamu pun kena. Tapi kalau tidak dibanteras secara menyeluruh ini, masalah tidak dapat diselesaikan. Salah seorang reformis zaman dinasti Song, Wang Anshe, pernah sebut bahawa punca kepada masalah rasuah ada dua. Yang pertama, manusia yang celaka. Yang kedua, undang-undang yang lemah. Maksud manusia yang celaka ini maksudnya semua manusia lah. Semua manusia yang terlibat dengan rasuah.
Yang kedua, undang-undang yang lemah. Bermaksud, undang-undang SPRM tangkap ikan bilik, biar jerung-jerung dekat atas curi lembu 250 juta. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Wang Anshe. Jadi sahabat sekalian, apa yang kita nak bincangkan di sini ialah bagaimana sebolehnya masalah rasuah ini diselesaikan. Banyak cadangan Amartya Sen berdasarkan bukti-bukti sejarah, tapi saya nak sebut satu saja yang saya rasa paling utama, iaitu yang disebut oleh salah satu karya falsafah Cina pada tahun 122 sebelum Masihi, iaitu Huinanzi. Dan perkara ini juga digemarkan oleh Syed Hussein Alatas dalam buku dia The Sociology of Corruption. Jadi apa yang disebut oleh Huinanzi? Huinanzi sebut bahawa to measure line is straight, then the wood must be straight. If the ruler is sincere and upright, then all the officials will serve and scoundrels will go into hiding. If the ruler is bad, so the officials, the scoundrels will come in and all the good officials will go into hiding. Maknanya apa yang berlaku ialah apabila pemerintah atasan itu sendiri terdiri daripada orang yang baik, terdiri daripada orang yang bersih, tidak ada rasuah, apa yang akan berlaku ialah pegawai-pegawai bawah dia secara automatik akan terdiri daripada orang-orang yang tidak ada rasuah, kerana dia sendiri akan menjaga integriti anak-anak buah dia itu. Jadi dan orang-orang jahat semuanya akan tersingkir. Tetapi kalau orang yang di atas itu perasuah, kalau orang yang di atas itu curi duit lembu, curi balak, curi saham dan sebagainya, orang-orang yang di bawahnya pun memang tak dapat lari lah daripada curi lembu, curi balak, curi saham ni. Jadi dan orang-orang yang baik akan disingkirkan, akan dipenjara, akan dihukum dan sebagainya. Jadi perkara ini memang kita dapat lihat apparent dalam mana-mana masyarakat, mana-mana sejarah peradaban di dunia ini. Kita tengok bagaimana Imam Nawawi kena buang negara. Kerana apa? Kerana nak halang daripada khalifah menyalahgunakan wang rakyat. Jadi kita tengok bagaimana Imam Ahmad, imam 4 mazhab itu semuanya dipenjarakan. Salah satunya memanglah kerana mempertahankan tafsiran agama yang sebenar. Tapi integriti pemerintah itu sendiri pun ada banyak masalah pada waktu itu. Maka orang-orang yang baik semua masuk penjara. Semua kena hukum pada waktu itu. Baik. Jadi sahabat sekalian, apa yang kita nak lihat dalam buku Amartya Sen ini, apa yang saya boleh buat kesimpulan daripada 9 penghujahan utama Amartya Sen dalam buku ini ialah untuk kita mencapai kebebasan yang sebenar, mencapai pembangunan yang sebenar. Bukan seperti pembangunan yang dicanang-canangkan di Malaysia, iaitu pembangunan buat bangunan tinggi-tinggi semata-mata. Namun pendidikan entah ke mana. Namun pembangunan manusiawi entah ke mana. Buat himpunan jutaan belia, konsert sana, konsert sini. Rosak anak-anak muda. Ni apa? Ini pembangunan yang macam mana? Ini pemimpin yang macam mana? Saya ingat pepatah Cina yang saya sebut tadi, kamu pemimpin yang sebegini, memang kamu tak akan dapat selesaikan masalah. Jadi, PRU 13 kita gulingkan apa yang patut digulingkan. Baik, sahabat sekalian, seterusnya apa kesimpulan yang dapat saya buat daripada buku ini ialah untuk mencapai pembangunan yang sebenar, means and ends have to be based on freedom on the people. Bermaksud matlamat dan juga cara untuk kita mencapai pembangunan tersebut perlulah didasari dengan kebebasan-kebebasan terhadap rakyat. Kerana kebebasan-kebebasan yang berbeza ini akan membawa kepada kebebasan-kebebasan yang lain pada akhirnya. Jadi contohnya kebebasan ekonomi akan membantu kebebasan politik. Kebebasan politik akan membantu kebebasan dari sudut pendidikan. Kerana perbahasan yang sihat dalam politik demokrasi yang matang akan menyebabkan polisi yang baik untuk rakyat terhasil. Saya dah bincang perkara ini dalam kuliah demokrasi yang lalu, iaitu yang Mill sebut sebagai improvement in the character of the people. Bermaksud apabila demokrasi yang matang ada perbahasan yang sihat,
maka apa yang akan berlaku ialah polisi yang baik akan diformulasikan oleh kerajaan yang memerintah, kerana dia takut rakyat akan tolak dia dan memilih pembangkang. Jadi perkara ini pada akhirnya akan memberi kebebasan kepada rakyat dari sudut sosial, iaitu pendidikan rakyat meningkat, kesihatan dan sebagainya. Baik, jadi sahabat sekalian, selesai bedahan terhadap buku Development as Freedom. Apa-apa pertanyaan berkenaan buku ini, saya kira bolehlah kemukakan kepada saya melalui Facebook ataupun email ataupun lepak-lepak kedai kopi, sembang-sembang di mana-mana. Baik, seterusnya saya ingin kongsikan apa yang telah saya dapat daripada pertemuan bersama Prof. Tariq Ramadan baru-baru ini. Saya ada 15 minit lagi. Mungkin apa yang saya nak kongsikan daripada pertemuan Prof. Tariq Ramadan ini, saya ambil 10 minit. Dan 5 minit, saya rasa saya nak bidas artikel canggih ISMA itu. Baik, saya nak ambil ayat Ustaz. Mungkin boleh tunggu dalam tak sampai 1 minit insyaAllah. Baik, kita bertemu semula dalam perbahasan malam ini. Tadi kita dah sentuh, kita dah bedah buku Amartya Sen, Development as Freedom. Sekarang kita beralih ke agenda kedua yang insyaAllah akan ambil 10 minit, iaitu saya nak bentangkan hasil daripada pertemuan dengan Prof. Tariq Ramadan baru-baru ini. Baik, tajuk wacana Prof. Tariq Ramadan di Sheffield pada waktu itu ialah Developing a Philosophy of Pluralism, iaitu macam mana dia nak menerangkan wacana pluralisme yang dia sendiri gagaskan untuk dipahami oleh masyarakat Islam, terutamanya yang hidup di Eropah, yang saya rasa insya-Allah sangat berguna juga untuk rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia ini, masyarakat Islam memang majoriti, namun majoriti yang kecil, bukan majoriti yang besar, namun majoriti yang kecil. Sebab masyarakat agama lain pun ramai. Jadi macam mana wacana pluralisme ini dapat kita bawa untuk diaplikasikan di Malaysia dalam konteks Malaysia? Yang mungkin Prof. Tariq cakap dalam konteks Eropah, dan insya-Allah kita perlukan beberapa modification untuk dibawa dalam konteks Malaysia. Jadi sahabat sekalian, Tariq Ramadan membawa satu dalam pembukaan ucapan berkenaan pluralisme, dia membawa satu contoh. Dia menyebut bahawa apabila kita bercakap tentang agama lain, adakah dia membidas orang yang mengatakan bahawa contohnya orang Islam dia baca Bible, kemudian dia faham Bible, kemudian dia menyebut bahawa okey, dalam Bible ni sebut macam ni, kemudian orang Kristian tak buat pun macam ni. Kemudian orang Islam ni kata kepada orang Kristian itu, ini Bible kamu sebut tapi kamu sendiri tak buat. Prof. Tariq Ramadan menyebut bahawa perkara ini salah. Kerana apa? Kerana teks kompleks. Setiap teks setiap agama itu kompleks. Bible, Quran, Upanishad, Veda, Bhagavad Gita dan sebagainya, semuanya kompleks, sangat kompleks. Tidak dapat difahami melainkan melalui konteks yang sebenar. Untuk tahu konteks yang sebenar, kita kena tahu epistemologi, tahu logik yang digunakan oleh agama lain tersebut. Memang bila kita berbicara dengan orang-orang agama lain, kadang-kadang apa yang diterangkan oleh orang agama lain itu kita rasakan doesn't make sense. Kita cuba untuk reason, kita cuba untuk
kita cuba untuk menakul dengan kita punya logik. Adakah benar perkara yang dia sebut ini? Adakah logik? Adakah betul? Dari sudut dari sudut ilmu alam yang kita ada. Tapi kita kena ingat bahawa walaupun perkara itu kita pandang sebagai tidak logik, boleh jadi perkara itu ialah dia punya logik. Itu ialah dia punya logik yang kita tidak mampu untuk capai. Disebabkan dia yang menganut agama itu dan dia ada logik itu, dia mampu capai. Kita ada logik kita tidak mampu untuk capai logik dia. Dan itu kita kena faham. Dia Prof Tariq Ramadan mulakan wacana dengan idea tersebut. Baik. Seterusnya, Prof Tariq Ramadan menyebut tentang intellectual humility. Intellectual humility ini bermaksud kita kena memahami bahawa orang lain yang tidak mempunyai sama-sama kepercayaan dengan kita, dia mempunyai intelek yang tersendiri. Kepercayaan dia itu kita kena hormat. Dan untuk kita hormat kepercayaan itu, kita kena ada knowledge dan juga ilmu tentang kepercayaan tersebut. Kita kena tahu dan ada ilmu tentang kepercayaan tersebut. Bukan sekadar kita kata, okey, aku hormat kepercayaan kau, aku hormat kepercayaan hang, tapi kita tak ada ilmu. Itu tidak cukup untuk capai intellectual humility ini. Untuk mencapai hormat yang sebenar terhadap orang dengan kepercayaan yang berbeza dengan kita. Dan seterusnya, Prof Tariq Ramadan menyebut analogi berkenaan dengan ada satu laut, ada satu lautan dan ada banyak tingkap. Dan sekarang ini kita melihat daripada salah satu tingkap ke arah lautan tersebut. Orang dengan kepercayaan lain melihat dengan tingkap yang lain ke arah lautan tersebut. Bendanya sama, bendanya lautan, namun cara kita melihat berbeza. Jadi sekarang dalam buku Developing a Philosophy of Pluralism, tujuan kita ialah kita nak keluar daripada tingkap itu, masuk dalam lautan, dan dari lautan itu kita tengok semua tingkap yang ada. Jadi sahabat sekalian, inilah juga yang pernah disebut oleh Syuhaib pula. Disebut oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Syuhaib Ar-Rumi silap. Jalaluddin Ar-Rumi silap sebut bahawa cahaya semua sama, namun daripada sumber yang berbeza. Cahaya daripada sumber yang sama, namun daripada nyuluh di tempat yang berbeza. Jadi ini yang disebut sebagai ada banyak perkara yang mempunyai persamaan dalam setiap kepercayaan ini. Ada banyak perkara walaupun kita percaya perkara yang berbeza, namun ada banyak persamaan yang kita patut tolerate dan kita patut raikan yang antara setiap kepercayaan yang berbeza. Jadi apa yang penting juga yang dibawa oleh Prof Tariq Ramadan ini ialah idea bahawa setiap manusia itu every human being is in need. Maksudnya setiap manusia itu ada keperluan yang tertentu pada setiap masa. Sebagai contoh, ketika seorang manusia itu lahir, dia in need physically. Maksudnya secara fizikal dia perlukan pertolongan supaya orang bantu dia secara fizikal. Setelah mencapai tahap fizikal autonomy, boleh bawa badan sendiri, boleh jalan sendiri, boleh cakap sendiri, semua secara fizikal kita dah kuat, kita dah mampu bawa diri sendiri. Manusia masih lagi in need, iaitu intellectually in need. Jadi manusia bila dah intellectually in need, bermaksud manusia mampu berfikir. Disebabkan itu manusia perlukan jawapan-jawapan yang akan jawapan-jawapan terhadap persoalan-persoalan yang akan dia lontarkan terhadap hidup, terhadap masa depan, terhadap diri, terhadap keluarga, masyarakat dan sebagainya. Manusia akan dihujani dengan soalan-soalan pada waktu ini. Jadi sahabat sekalian, sebab itu Nietzsche pernah sebut bahawa to be a child is the best level of life. Bermaksud untuk menjadi manusia, tahap yang paling bagus, tahap yang paling tinggi kemanusiaan ini ialah untuk menjadi kanak-kanak. Kenapa? Sebab kanak-kanak masih belum ada keperluan dari sudut intelektual. Bila tak ada keperluan dari sudut intelektual, tidak dihujani oleh soalan-soalan yang membawa derita kepada jiwa. Ini yang disebut oleh Nietzsche. Disebabkan manusia ini secara hakikat dia sentiasa memerlukan sesuatu. Sekarang ini kita yang dah boleh bawa secara fizikal, kita memerlukan sesuatu dari sudut intelektual dan dari sudut spiritual.
kita perlukan sesuatu. Dari sudut spiritual, kita perlukan ketenangan. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ketenangan dan sebagainya. Dari sudut intelektual, kita banyak soalan dalam kepala otak kita nak tanya. Dan soalan-soalan ini, soalan-soalan ini yang selalu menghujani diri kita. Sebab itu Nietzsche sebut, to be a child is the best level of humanity. Baik. Yang seterusnya, Prof. Tariq Ramadan menyebut idea berkenaan dignity, iaitu maruah, dignity. Dignity ini is to acknowledge that all bloods are just as valuable as ours. Bermaksud, kita secara manusia, kita ini kita kena melihat dan mengiktiraf bahawa semua jenis manusia yang lain, semua dengan kepercayaan yang lain, darah mereka sama mahal dengan darah kita. Kita perlu ada pengiktirafan tersebut, baru kita boleh mencapai satu masyarakat yang menghormati antara satu sama lain. Tidaklah menjadi masyarakat yang nak halau orang semata-mata sebab orang itu India. Jadi satu masyarakat yang sangat-sangat tidak bertamadun lah seperti ini, yang mendasarkan perjuangan itu kepada memusuhi kaum-kaum dan juga kepercayaan yang tidak sama dengannya. Sangat tidak matang dan kebudak-budakan. Baik, kemudian universal values. Prof. Tariq menyebut tentang universal values. Apa itu universal values? Kadang-kadang bila kita menyebut bahawa this is universal values, kadang-kadang kita mislead, kita tersilap faham apa itu sebenarnya dimaksudkan dengan universal values. Idea universal values itu sendiri. Baik, universal values itu ialah shared universal values, meaning that you cannot have a monopoly on universal values. Sebagai contoh, Prof. Tariq Ramadan memberikan contoh iaitu we have this Western universal values. Western universal values, is it Western value or universal value? Itu soalan yang penting untuk dijawab. Jadi, adakah universal value ini benar-benar universal value? Yang kita ada sebut universal value ini benar-benar universal value. Jadi kita kena buang sifat yang disebut sebagai arrogant, iaitu kita sebut bahawa value yang kita percaya ini universal value, adakah benar-benar dia universal value? Kalau kita dengan membuang sifat arrogance ini, baru kita boleh menilai sama ada aku percaya ini, orang lain pun percaya perkara yang sama. Yes, boleh kita katakan sebagai universal value, sebab itu ialah shared universal value. Baik. Kemudian Prof. Tariq Ramadan menyebut tentang sistem sekular dari sudut pandang dia. Sistem sekular di negara-negara barat ini sebenarnya bukan menyekat agama. Dia tidak menyekat agama langsung. Jadi ini sebenarnya ialah satu platform yang sangat baik untuk semua agama. Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Semua agama dengan sistem sekular yang ada di Eropah sekarang ini sangat baik untuk semua agama. Kenapa? Sebab sistem sekular ini sendiri membuka ruang untuk dialog antara semua agama dan untuk persefahaman yang lebih baik. Dan disebabkan sistem sekular ini juga tidak ada authority di Eropah ini yang claim bahawa dia yang berkuasa ke atas agama. Saya kena terangkan tentang apa yang Karl Marx sebut sebagai religion as the opium of the masses. Petang tadi saya ada buat satu status, iaitu hari ini saya rasa bahawa apa yang Karl Marx tulis sebagai agama sebagai candu masyarakat itu saya rasakan benar hari ini. Kenapa? Baik. Kita kena faham kenapa Karl Marx tulis begitu. Ada tiga sebab kenapa Karl Marx tulis begitu. Ada tiga huraian. Yang pertama, religion as the opium of the masses disebabkan it dulls the pain of oppression. Dia menghilangkan kesakitan penindasan. Sebab candu ini, orang yang hisap candu, dia akan hilang segala kesakitan. Dia akan rasa khayal dan rasa seronok. Jadi sebabkan agama digunakan oleh puak pemerintah, digunakan oleh penguasa, berjuazi dalam bahasa Marx terhadap proletariat untuk menghilangkan kesakitan yang dirasai oleh orang-orang bawahan ini, disebabkan mereka ini ditindas. Mereka ditindas
Kemudian mereka rasa kesakitan penindasan itu. Kemudian orang atasan, penguasa menggunakan agama, mengatakan bahawa kamu bersabar dengan penindasan kamu, kamu akan masuk neraka. Maka orang bawahan bersabar, dan disebabkan itu kesakitan terhadap kesakitan yang dirasa akibat penindasan itu hilang kerana agama dipergunakan. Yang kedua yang disebut oleh Marx ialah yang pertama tadi does suspend oppression, yang kedua legitimize oppression. Yang kedua menyebut bahawa apa yang penindasan dilakukan oleh orang atasan terhadap orang bawahan ini ialah betul dari sudut agama. Macam mana perkara ini dilakukan? Agama ini juga dia legitimize the social stratification. Bermaksud agama ini dia mengiktiraf perbezaan kelas sosial antara orang atasan dan juga orang bawahan. Dan disebabkan itu, penindasan orang atasan terhadap orang bawahan ini dikatakan halal oleh agama. Pilihan raya yang tidak bersih. Orang bangun untuk buat himpunan bersih, ahli agama dipergunakan oleh kerajaan untuk mengatakan bahawa himpunan ini haram. Kamu buat himpunan jutaan belia dengan macam-macam hiburan, tidak ada pula kata haram. Jadi ini yang saya rasakan, bagaimana agama ini menjadi candu kepada masyarakat Malaysia pada hari ini. Jadi seterusnya, kemudian yang ketiga, penghujaan Marx. Yang ketiga saya tak berapa ingat. Dah tak apa-apa. Yang penting yang itu, yang dua itu saja. Baik. Seterusnya, khususnya Prof Tariq Ramadan menyebut tentang intellectual modesty. Intellectual modesty ini ialah tahap intelektual yang kita perlukan untuk menjadi manusia yang benar-benar menghargai orang lain dan sebagainya. Jadi apa yang Prof Tariq Ramadan sampaikan ialah dia memberi cadangan bahawa 4 perkara ini perlu dipelajari semula di sekolah. Yang pertama, sejarah. Sebab apa? Sebab kita semakin melupai sejarah, kita semakin lupa apa yang berlaku kalau kita buat begini. Kita semakin lupa apa yang berlaku kalau kita buat begini. Kita semakin lupa sejarah-sejarah ulama-ulama pengampu. Jadi banyak perkara yang kita lupa berkenaan sejarah yang hari ini sangat banyak berulang di negara kita, di negara Eropah, di Amerika, di seluruh dunia. Baik, yang itu yang pertama. Yang kedua, falsafah, filosofi. Disebabkan orang gagal belajar falsafah, maka orang gagal berfikir secara kritikal terhadap apa yang berlaku di sekelilingnya. Jadi apa yang dibawa oleh Prof Tariq Ramadan juga, dia kata you have to be critically loyal. Kamu perlu menjadi setia terhadap kepercayaan kamu, setia terhadap authority iaitu penguasa, tapi kamu perlu menjadi kritikal dalam masa yang sama. Iaitu kalau penguasa buat salah, kamu perlu berani katakan ini salah. Ini curi duit lembu 2 hotel 50 juta, ini salah. Jadi kamu kena berani katakan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tentang kepercayaan kita. Apa yang Prof Tariq Ramadan sebut sebagai critically loyal ialah kita kena sentiasa tanya diri kita, adakah jalan yang aku pilih ini jalan yang betul? Kerana dengan bertanya sebegitu, bukan sahaja kita dapat menambahkan kefahaman kita terhadap apa yang kita percaya, tapi kita juga dalam masa yang sama dapat menambahkan toleransi terhadap kepercayaan-kepercayaan lain yang ada di sekeliling kita. Sebab itu perlu sentiasa bertanya semula kepada diri kita, adakah aku pilih Islam ini atas pilihan aku? Adakah jalan yang aku pilih ini jalan yang betul? Kalau ya, kenapa? Kalau tak betul, ada kemungkinan tak betul. Kalau ya, ada kemungkinan Islam ini tak betul, kenapa? Jadi adanya perkara-perkara sebegini dan perbahasan itu berlandaskan ilmu. Dan perkara ini akan dapat meningkatkan peribadi seseorang itu pada akhirnya. Itu yang saya nampak. Prof Tariq Ramadan tak sebut, tapi itu yang saya nampak. Baik. Yang seterusnya tentang agama. Kita belajar agama yang saya nampak sangat jelas di Malaysia, iaitu pembelajaran agama di sekolah-sekolah. Saya sebut di sekolah-sekolah, di pondok lain, di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah semakin berdasarkan suap dan terima. Suap, terima. Jadi perkara ini telah membantutkan pelajaran agama yang menjadi agama itu sekadar belajar untuk exam. Agama, baca buku teks agama, hafal daripada mula sampai habis. Kemudian masuk exam, jawab, dapat 100. Tapi perangai macam hantu. Ada banyak orang di Malaysia yang sebegitu. Baik.
Ini sebab kurangnya penghayatan, kurangnya berfikir terhadap apa yang dipelajari dalam subjek agama itu sendiri. Dan seterusnya ialah art and creativity, seni dan juga kreativiti. Perkara ini sangat penting sebab melibatkan satu dimensi kefahaman manusia yang sangat mendalam. Kata Prof. Tariq Ramadan lah, benda ini sangat mendalam. Benda ini, art, seni ini, elemen seni ini, walaupun orang itu berbeza kepercayaan, orang itu berbeza bangsa, orang itu berbeza terus dengan siapa-siapa pun, namun bila adanya seni, benda ini boleh menyatukan, benda ini boleh menjadi satu common karakteristik untuk semua orang. Siapa yang tak minat seni? Semua orang minat dengar muzik, tengok gambar-gambar yang cantik, bersastra, sebab itu semua bahasa ada sastra dan sebagainya. Jadi seterusnya, okey, jadi seterusnya Prof. Tariq Ramadan juga sebut tentang bagaimana manusia menjadi semakin lama lack of meaning. Semakin lama semakin hilang makna yang ada dalam setiap apa perkara yang dilakukan. Saya minta maaf kerana saya dah lebih sejam setengah. Jadi bagi saya masa untuk habiskan yang ini. Jadi dan kita terlalu gairah untuk mencari efisien, mencapai tahap efisien, mencapai apa yang dikatakan efisien secara ekonomi, berjaya menghasilkan satu produk yang baik, berjaya berjaya study untuk dapat exam result yang baik. Namun apa makna di sebalik semua itu kita tidak ada. Kita tidak lagi menghargai makna di sebalik semua itu. Kita mengejar simbol, tapi kita hilang makna yang kita dalam usaha kita mengejar semua perkara itu. Jadi perkara ini saya nak bawa satu quote yang saya rasa penting, iaitu all prophets and philosophers are rejected by the society because they ask the right question. Semua nabi dan juga ahli falsafah dibuang oleh masyarakat disebabkan mereka bertanya soalan-soalan yang betul yang menjentik intelektual masyarakat pada waktu itu. Socrates, kita tengok macam mana Socrates, Aristotle, Plato, semuanya dilayan sebegini. Nabi-nabi, sahabat-sahabat sendiri tahu macam mana nabi-nabi dilayan, saya tak perlu huraikan. Baik. Yang seterusnya, saya nak tamatkan dengan apa yang disebut sebagai disebut oleh seorang ahli falsafah Perancis, iaitu I am teaching you to make you not to make you think like me, but to make you think without me. Dan ini yang sepatutnya dicapai oleh pendidikan yang sepatutnya kita bawa anak-anak kita. Pendidikan sepatutnya mengajar manusia untuk berfikir secara bebas, untuk berfikir secara independen. Dia bukan memerlukan bantuan untuk berfikir. Namun apa yang berlaku di Malaysia adalah sebaliknya. Orang gagal untuk mencapai tahap berfikir yang memuaskan hasil daripada sistem pendidikan Malaysia. Walaupun daripada sekolah-sekolah asrama penuh. Bukan semua, kebanyakan. Ada yang dapat berfikir dengan baik. Baik. Ya, dan saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Tariq Ramadan baru-baru ini. Saya kira dah terlalu banyak masa yang saya ambil. Saya nak tamatkan dulu. Mungkin bidasan terhadap artikel dalam laman Sesawang Isma itu dapat saya sampaikan dalam sesi yang seterusnya, insya-Allah. Jadi insya-Allah semoga kita bertemu lagi. Saya nak ucap terima kasih kepada semua yang mendengar. Kalau ada apa-apa soalan, kritikan, sanggahan dan sebagainya, saya persilakan untuk menghubungi saya di Facebook atau email, atau kita boleh sembang-sembang bila-bila masa saja, insya-Allah. Jadi dengan itu saya ucap terima kasih kepada semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.